Menteri. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih ahli yang berhormat. Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC giat memperluas kerjasama dengan platform media sosial dan juga agensi penguatkuasa lain bagi menangani isu penyebaran maklumat palsu berpandukan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 serta undang-undang sedia ada yang lain. Dari tahun 2022 sehingga 15 hari bulan November 2024, sebanyak 21,156 kandungan palsu telah diturunkan oleh penyedia platform media sosial berdasarkan pertimbangan dan penilaian oleh penyedia platform itu sendiri mengikut standard komuniti yang telah ditetapkan. Bagi tindakan penguatkuasaan pula, sebanyak 198 kes bagi elemen palsu telah pun disiasat dan daripada jumlah tersebut sebanyak 5 kes telah didakwa oleh Jabatan Peguam Negara dan dijatuhkan hukuman. Undang-Undang Pindaan Akta 588 telah diluluskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 22 hari bulan November 2024 dan dijangka dibentangkan dalam mesyuarat Parlimen pada Disember ini. Dalam hadangan pindangan kepada Akta 58, evolusi teknologi dan peningkatan tahap penggunaan serta kebergantungan kepada teknologi telah diteliti dan diambil kira bagi menangani ancaman di dalam cyber termasuk isu penyebaran maklumat palsu melalui platform dalam tarian sehingga menyebabkan kemudaratan kepada pengguna. Selain daripada itu, kementerian-kementerian lain juga sedang meneliti seperti RUU Keselamatan Dalam Talian dan juga pindaan kepada kanun kesesakan bertujuan mengekang aktiviti jenayah di media sosial termasuk berita palsu. Kementerian Komunikasi juga telah menubuhkan Task Force menangani berita palsu pada 1 hari bulan Disember 2022 bertujuan memantau berita palsu yang mempunyai kesan negatif terhadap sistem politik, ekonomi, sosial, agama, budaya, keselamatan dan kedaulatan negara. Task Force ini telah dijenamakan semula kepada Task Force menangani berita palsu dan 3R mulai 6 hari bulan April 2023 selaras dengan penetapan fungsi baharu yang mencakupi pemantauan dan penguatkuasaan terhadap hantaran dan kandungan di media sosial yang menyentuhi sensitiviti 3R. Task Force menangani berita palsu dan 3R merupakan kolaborasi strategik yang melibatkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, Jabatan Penerangan Malaysia, Jabatan Penyiaran Malaysia, Jabatan Komunikasi Komuniti bernama FINAS KDM AGC, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan PDRM dan juga Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Bermula dari 1 hari bulan Disember 2023 sehingga 22 November 2024, sebanyak 27 mesyuarat Task Force menangani berita palsu dan 3R telah diadakan. Sekian jawapan saya. Terima kasih Tan Sri Speaker. Baik, saya jemput Tan Om. Terima kasih Timbalan Menteri Kulai atas jawapan terperinci yang diberikan. Soalan tambahan saya ialah, apakah pendirian kerajaan terhadap keperluan bagi mewujudkan suatu rang undang-undang khusus yang bersifat dinamik seiring dengan perubahan teknologi dan peredaran zaman berhubung dengan maklumat palsu, ataupun adakah undang-undang sedia ada mencukupi untuk mengekang penularan maklumat palsu ini? Terima kasih. Ya, Menteri. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih ahli yang berhormat atas soalan tambahan tersebut. Seperti yang saya sebut tadi, kalau dari segi ruang undang-undang baharu, itu di bawah Bahayu, mereka sedang meneliti ruang undang-undang keselamatan dalam talian. Dan selain daripada itu, untuklah kementerian ini, setakat ini usaha kita adalah fokus kepada pindaan kepada Akta 588 dan cadangan-cadangan ataupun pindaan-pindaan yang dicadangkan, termasuklah kita wujudkan
session ataupun klausa-klausa baharu di mana kita bagi pihak berkuasa sepertilah PDRM ataupun pegawai yang diberi kuasa untuklah memelihara data komunikasi dan jugalah untuklah menzahirkan data komunikasi yang disimpan. Itu adalah bahasa Inggeris kita panggil preserve data dan jugalah discovery data. Kami percaya bahawa denganlah kaedah ini adalah kita mengambil kira teknologi baharu untuklah memastikan bahawa siasatan oleh pihak berkuasa akan menjadi lebih berkesan. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Baik, saya jemput All Star. Terima kasih Tan Sri Speaker. Lawa nektai Tan Sri Speaker. Ya, Berhormat Timbalan Menteri, berita palsu ni dia berkait dengan pemilik akaun palsu. Saya rasa saya pernah tanya soalan kepada Berhormat Menteri sebelum ni. Tapi nampaknya pemilik akaun palsu ni semakin berleluasa. Macam kita tak mampu kawal. Saya dapat aduan bila seseorang tu ditohmah ataupun dituduh dengan berita palsu, dia buat report. Tapi bila nak trace SKMM tak dapat trace, tak dapat kesan pemilik akaun palsu ni. Jadi sebenarnya nampak macam mereka tu lebih advance teknologi mereka daripada kita. Macam mana kita nak atasi isu ni? Yang kedua, Yang Berhormat Tan Sri Speaker, baru ni tentang video Yang Berhormat Perdana Menteri, yang Menteri kata disunting oleh pihak tertentu, video tu membual dengan CNN. Saya percaya Yang Berhormat Menteri memberi berita yang betul. Tak mungkin Yang Berhormat Menteri cakap berita yang palsu. Jadi soalannya, bila kerajaan ambil tindakan kepada pihak yang sunting video tu membual Perdana Menteri dengan CNN tu? Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat Al-Ustaz atas soalan tambahan tersebut. Pertama, kita faham bahawa memang kita menghadapi cabaran bagaimana kita nak menggena pasti siapa yang sebenarnya duduk di belakang akaun palsu tersebut. Dan oleh sebab itu, sangat-sangat penting adalah kita menjadikan platform provider ini seperti Meta dan jugalah ByteDance dan jugalah Google untuklah mengetatkan lagi garis panduan mereka apabila mereka ada pengguna-pengguna yang nak buka akaun baharu. Seperti adakah mereka akan wajib sesuatu akaun itu dibuka, apabila dibuka perlulah mereka bagilah telefon number dan sebagainya. Kalau kita tak ada usaha sebeginian, memang sangat sukar untuk kita mengenal pasti siapa yang di belakang akaun palsu tersebut. Dan selain daripada itu, di bawah pindaan kepada Akta 588, salah satu kuasa yang kami cadangkan adalah kita nak memperkenalkan satu session baharu untuklah mengukuhkan kuasa-kuasa penguatkuasaan sedia ada untuk membenarkan pegawai polis ataupun pegawai yang diberi kuasa untuk menghendaki mana-mana orang yang menggawal sistem komunikasi untuk menzahirkan data tersebut melalui kaedah yang dinyatakan. Jadi kita percaya bahawa dengan session tersebut, satu session baharu, kalau diluluskan oleh Dewan Rakyat ini, kita berkuasa, pihak PDRM berkuasa untuk minta platform provider itu untuk zahirkan data-data tentang pengguna akaun tersebut, dan harap dari sana kita bolehlah mempermudah lagi siasatan olehlah pihak PDRM. Dan tentanglah tindakan yang akan diambil terhadap mereka yang sunting video tersebut, saya rasa lebih sesuai untuk dijawab oleh pihak PDRM. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Baik, terima kasih. Saya jemput Tuan Nurul Amin bin Hamid Padang Terap.